الفاتحة إلى روح سيدنا المحجر لله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم البقي المقدم محمد بن علوي، وخصوصا إلى روح سيدي الشيخ صاحب الولاية صاحب المكان الحبيب نوح بن محمد الحبشي، وخصوصا إلى روح سيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ بن شيخ أبو بكر بن سالم، وخصوصا إلى روح صاحب المناقب سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخصوصا إلى أرواح العبد اللطيف الحبيب عبد اللطيف شمس بن حرون، والحبيب عبد الله الحدار، والحبيب عثمان شعبان بن عبد الرحمن بن حسان، والحبيب محمد السحيمي بن عبد الله بن شيبان، والحبيب علي بن جعفر بن أحمد بن عبد القادر بن إدرس، والحبيب حسن بن أحمد الطاس، والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، والحبيب حسين بن محمد الحبشي، والحبيب زين بن حسين بن أحمد الحبشي، والحبيب سالم بن حسين بن أحمد الحبشي، والحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن الفقيه، والحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف، والحبيب عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب، والحبيب عبد الله بن محمد الجفري، والشيخ محمد متولي الشعراوي الحسيني، والحبيب أحمد بن عبد الله بن محمد الحبشي، والشيخ عمر بن عبد الله بن أحمد بن سليم بن أبو بكر الخادم الأنصاري، والشيخ عمر بن زعزع، والشيخ حجي هاشم، الشيخ فؤاد بن علي، وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى روح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita ambil kesempatan dalam majlis Taman Syurga ini dengan berkat Sayyidatina Fatimah Zahra yang akan kita bacakan sirahnya untuk mengalunkan sedikit pujian kepada Allah dan meminta supaya apa setiap hal yang kita risaukan itu kita terkena ada masalah yang berat atau kita minta pertolongan kepada Allah yang Maha Lembut, Al-Latif, dan juga Allah Al-Azim, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya azim antal azim qad hammana hamun azim wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim. Qul ya azim ya azim antal azim qad hammana هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم. أنت القديم قديم في الأزل، الله أنت اللطيف لطيف لم تزال عنا أزل ما قد نزال من فادح الخبر
بالشديد قل يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل شيء همنا يهون باسمك يا عظيم يهون باسمك يا عظيم قل يا عظيم katakanlah wahai ya azim maha agung antal azim kaulah yang maha agung ya Allah qad hammana hammun azim sesungguhnya kami telah terkena masalah yang sangat berat musibah covid dan bermacam-macam lagi wa kullu syai' dan setiap hal wa kullu syai'in hammana setiap hal yang kami khawatirkan atau risaukan yahunu menjadi mudah bismika ya azim dengan menyebut namamu ya maha agung itu dia qul ya azim antal azim qad hamana hamun azim wa kullu syai'in hamana yahunu bismika ya azim antal qadim kaulah yang maha awal antal qadim fil azal ya wahai dan kaulah yang maha awal yang paling awal sejak azali lagi. Maksud azali ni apa orang tahu azali masa tidak ada apa-apa lagi arash semuanya tidak ada apa-apa lagi Allah tidak ciptakan hanya Allah tiada pergantungan Allah jadi Allah di mana Allah ni tidak ada tempat azali tiada pergantungan sebelum Allah ciptakan arash sebelum Allah ciptakan kursi sebelum Allah ciptakan malaikat ya antal qadimu fil azal kalau maha awal dan sangat awal maha awal antal latif kaulah yang maha lembut yang paling lembut al-latif lam tazal tanpa berkesudahan terus menerus kau Allah tu maha lembut kita ni dia yang kasar ya anna azil ma qad nazal angkatlah daripada kami apa yang telah menimpa kami apa-apa sahaja berat masalah kita rasa rumit baca ini min fadihil khatbi syadid dan kesukaran daripada kesukaran yang gawat dan rumit jadi ini baca pula di pertengahan sepertiga malam baca ini kalau tak boleh baca nak lagu macam mana nak ikut lagu ustaz macam mana nak ikut lagu Habib qul ya azim antal azim qad tak boleh bacalah nak ikut ridhem tak apalah Allah tu tak perlukan lagu lah dia punya ni qul ya azim antal azim qad hammana hammun azim masalah berat wa kullu syai'in hammana yahunu bismika ya azim semua jadi ringan dengan menyebut nama kau ya maha agung wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum Allah ya dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan apa yang kamu kerjakan masalah semua Allah settlekan wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib siapa yang bertakwa kepada Allah maka Allah akan beri dia jalan keluar yang tidak disangka tanpa yang disangka-sangka beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh dan siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah inilah bertawakal maka Allah akan mencukupkan itu yang kita baca lepas asar hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim 7 kali Nabi SAW sebut siapa yang baca itu 7 kali pagi selepas subuh dan juga petang selepas asar maka apa saja yang dia rasa risau khawatir tentang dunia dan akhiratnya alam barzah semua Allah akan tenangkan maka maksudnya apa ini bukan saja bab rezeki kita rezeki dunia rezeki hati jadi bab alam barzah
bagaimana kita risau, Allah akan memutarkan diri kita yang suka cakap tak senonoh, cakap yang tidak bermanfaat kepada bermanfaat. Jadi bila kita sebut ni, kul, katakan, ya azim, wahai yang maha agung, di antara asmaul husna, antal azim. Kita dah sebut, dah panggil Allah, seperti mana Allah sebut, ya engkau lah yang maha agung, aku telah dilanda masalah yang agung. Tapi Allah yang maha agung. Atau aku telah dilanda masalah yang membuatku bingung. Itu kalau nak kenakan dengan lagu Melayu kita lah. Dan kemudian wa kullu syai', dan setiap perkara yang ku risaukan menjadi mudah dengan menyebut namamu yang agung. Kita tahu kita hamba, kita tak boleh buat apa-apa. Jadi bacalah ini, download lah, Pak Google, asyik download cerita-cerita merepek lah, Rafidah Aziz lah apa. Saya baru nak keluar daripada masuk Dewan Solat ni, dapat message, apa ni, Rafidah Aziz. Apa saja Rafidah Aziz resign says Air Asia ex-chairman. Aku nak baca Fatimah Zahra, yang kau keluar Rafidah Aziz. Okey. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billah, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تعويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana, tidaklah Engkau memberi ilmu kepada kami dan tidaklah kami ini berilmu kecuali Engkau memberi kami ilmu. Engkau lah antal alimul hakim, Engkau lah yang maha berilmu, yang alim, maha alim dan maha bijaksana. Aku tidak bijak ya Allah. Dan aku meminta kepada Allah supaya digerakkan lisanku untuk perkara-perkara yang tidak mencemar majlis, yang membawa manfaat kepada umat, supaya umat dapat manfaatnya di dunia dan akhirat. Semoga lisanku ini, bibirku ini dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah kelak, dan oleh Sayyidatina Fatimah Zahra nenekku, dan Sayyidina Khadijatul Kubra nenekku, dan Rasulullah SAW, datukku Sayyidina Hasan dan Husain, datuk dan datuk saudaraku, dengan mengajak umat mencintai Ahlul Bait, mencintai Rasulullah, menerusi Ahlul Bait, dan mencintai mereka semua, menerusi majlis ilmu. Dan mudah-mudahan lidahku ini tidak menjadi mengundang kemurkaan-Mu ya Allah. Hindarkanlah lisanku ini cerminan daripada hatiku ya Allah. Bersihkanlah hatiku daripada sifat riak, takabur dan munafik ya Allah. Dekatkanlah hatiku ini kepada-Mu dan Rasulullah SAW, supaya lisanku ini juga dapat menggerakkan mereka kepada-Mu dan Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah kita telah bincangkan tentang astaghfirullahalazim, 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 tub ila Allah. Setelah kita membincangkan tentang rumah minggu lepas, rumahnya tingginya daripada tanah tu 1/2 meter. Lantai rumah 10.4 meter. Rumah Siti Khadijah tingginya 1/2 meter, bukan tinggi ni, tinggi lantai. Minggu lepas kelang kabut dan 1/2 meter, macam mana nak masuk rumah Smurf ke? Untuk menuju ke rumah ini harus menuruni 2 tangga, kemudian melalui satu lorong kecil. Pintunya terletak di sebelah kanan dan menghadap ke jalan yang jaraknya 2 meter. Ada mempunyai 3 bilik dan setiap bilik mempunyai 1 pintu. Bilik yang keluasan 6 meter itu adalah tempat untuk beribadah kepada Allah.
mengasingkan diri untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilik ada yang satu bilik itu keluasannya 6 meter. Untuk sebab tu kita ada bilik ya, suami-suami tidak tahulah wanita ada ke tidak. Satu bilik untuk kita bertakarub kepada Allah seperti mihrab. Mihrab ni asalnya dulu untuk para aulia Allah. Sebab tu imam-imam lama ya, imam-imam lama yang tinggal dekat Masjid Kasim, Masjid Abdul Razak, sekarang Masjid Pak Alwi ada kan. Imam-imam lama mereka nanti malam-malam mereka keluar terus pergi ke mihrab. Subhanallah, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mihrab ni untuk apa? Untuk apa mihrab ni? Apa guna mihrab ni? Bulat macam itu. Kalau dom macam Masjid Hajjah Fatimah, sekurang-kurangnya ada manfaatnya. Kerana apa? Tidak perlu mikrofon. Sebab itu ada dom. Masjid Sultan tidak ada dom. Dom eksterior Masjid Sultan. Interior domnya tidak berfungsi. Ada cuma 2-3 masjid di Singapura saja ada dom. Masjid Abdul Ghafur ada dom tak? Salah satu masjid ada dom. Tapi yang saya pernah bertugas Masjid Hajjah Fatimah, antara yang rare yang domnya di luar, dom berfungsi kita katakan functional dom. Yang lain semua tidak function. Dom hanya luar saja dalam flat. Apa guna manfaat dom itu? Dom itu ialah imam tidak perlu menggunakan mikrofon. Suara imam tanpa mikrofon sudah seperti guna mikrofon. Allahu Akbar. Bunyinya begini. Saya pernah cuba, mikrofon rusak. Kalau tidak silap saya. Itu dom. Ini mihrab. Apa guna mihrab? Engkau jerit suara engkau tak kat situ juga. Engkau sendiri yang pening. Cuba jerit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak keluar tempat situ juga engkau yang bergoyang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, maksudnya itu tiada kewalian tanpa mihrab. Jadi kita tahu mihrab tu untuk apa. Siapa Ibnu Abbas? Anak Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah SAW. Namanya Abdullah. Kalau ada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in, maksudnya nama mereka tu Abdullah. Ibnu tu anak Umar, anak Abbas, anak siapa lagi? Anak Mas'ud. Jadi nama mereka Abdullah. Tiada kewalian tanpa mihrab. Maksudnya itu nak jadi wali ingat senang-senang gitu, beramal. Tapi nasiblah jadi wali ke tidak. Kerana apa? Allah melihat hati kamu itu. Kau nak jadi wali, tidak akan aku jadikan kau wali. Kau nak dekat kepadaku, ya. Jika kau hati kau tu yang betul nak dekat kepadaku, betul-betul nak dekat, akan Allah dekatkan. Seperti Allah sebut juga, ingat Allah, siapa yang ingat aku ingat dia. Fadhkuruni adhkurkum. Tetapi jika engkau nak jadi orang soleh, kau tidak akan jadi soleh. Kau pura-pura soleh. Kau nak jadi wali, kau tidak akan jadi wali. Ini sudah terjadi dalam Manaqib Imam Abu Hassan Ash-Shazali. Kalau tidak silap saya, Imam Abu Hassan Ash-Shazali pengasas tariqah Ash-Shazaliyah, masih ada di dalam hatinya untuk menjadi waliullah. Bukan untuk sombong, dia sudah alim, dia sudah soleh, tapi ada sekelumit nak jadi wali Allah. Sekelumit. Dengar suara, engkau tidak akan sampai tahap kewalian sehingga engkau menghilangkan sifat atau perasaan ingin menjadi seorang wali. Kita tak nak jadi wali, tak nak jadi apa, kita nak jadi hamba Allah, rendah diri. Ya, jadi kena ada satu bilik. Mihrab tu tempat kita bertakarrub. Takarrub ni sahabat qarib. Melayu kata sahabat qarib, daripada perkataan Arab qurb. Qarib, takarrub, dekat dengan Allah. Itu isteri tak boleh kacau. Pintu tutup, isteri tak boleh kacau. Anak pun nak masuk, ketuk pintu. Ajar anak disiplin gitu. Tengok orang-orang lama kita jadi soleh tak? Meninggal mereka macam mana? Oh ya Allah, meninggal mereka baik-baik. Tasbih tidak lepas. Meninggal dalam keadaan bertasbih, berselawat. Maghrib sampai isyak tidak keluar bilik pun. Isteri anak sudah tahu timetable, tidak kacau. Kita
Macam mana? Ya, kita macam mana? Ada tak didik isteri anak-anak kita begitu? Isteri masuk bank nak ni, ada tak kita tengok dia macam ni, terus dia keluar? Kadang-kadang perempuan wanita tidak sengaja buka pintu pasal ada dia ingat important, tapi benda tu tidak important, benda hal dunia. Besok nak Shopee, nak bayar ini boleh transfer duit tak malam ni? Malam masih panjang sayang, tapi kita tidak jawab pun. Kita sedang subhanallah, subhanallah, ataupun kita sedang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, dibuka pintu, yang nak kita tengok yang sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Kita lihat gini je terus dia, oops, aku tersasul. Ada tak dia tutup gitu? Ada tak kita didik anak-anak kita gitu? Kita sepatutnya didik anak-anak kita macam tu. Ada waktu dengan sa'ah ma'a itratuk wa ahluk wa ahlak. Sesaat, ada saatnya dengan keluargamu atau ahli keluargamu. Sa'ah dengan Allah. Tapi sebenarnya setiap saat dengan Allah itu sudah peringkat tinggi. Ada waktu bekerja dengan niat beribadah, semuanya beribadah, dengan keluarga pun sama. Itu dia. Jadi ada satu bilik, manakala bilik yang luasnya 6 kali 4 meter. Keluasan 6 meter adalah tempat untuk beribadah kepada Allah. Bilik yang luasnya 6 kali 4 meter adalah bilik puteri-puteri Nabi SAW. Belakang rumah pula terdapat satu kebun, luasnya 10 kali 7 meter, 10 by 7. Ini tahulah kalau ini apa tu, abang dia property agent, 10 by 7 meter. Ia adalah tempat untuk meletak barang dagangan Khadijah atau store sebelum dia radhiyallahu anha berkahwin. Siapa nak beli rumah jumpa abang ni. Ni saya kasih iklan kita menaikkan orang-orang Islam kita, ya. Setelah berkahwin, yang store tu, tempat store tersebut digantikan sebagai digunakan untuk tetamu dan tempat hidangan. Jadi bismillahirrahmanirrahim, inilah gambaran rumah Khadijah radhiyallahu anha, tempat pertama beliau menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya Nabi SAW hanya bawa barang perdagangan perniagaan Khadijah ke negeri Syam. Saya sudah sebutkan Syam tu mana? Syam mana? Jordan, Palestin, Suria. Dan ada sebahagian ulama kata sebahagian saja Iraq. Sebahagian ulama nyatakan Iraq. Tapi 3 tempat ni, Jordan, Palestin, Suria. Palestin bukan Palestin tapi kalau kita cakap dengan orang Palestin, orang tak faham. Kalau Arab Palestin. Suria bukan gudang garam, cik. Itu Indonesia. Suria dalam bahasa Arab. Suria dalam bahasa Arab. Syria dalam bahasa Arab, Suria. Jadi Jordan juga. Itu semua Syam lah. Jadi pada tahun gajah Nabi SAW dilahirkan, dan pada tahun gajah iaitu ketika umur baginda sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, satu pesta besar-besaran telah diadakan untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengantin lelaki untuk Sayyidatina Khadijatul Kubra. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemuda Quraisy yang dihormati dan mendapat jodoh wanita janda yang terkaya, jelita dan paling mulia di antara wanita-wanita Quraisy. Janda, terkaya, jelita dan paling mulia di antara wanita-wanita Quraisy. Quraisy ni dia punya status. Sini tak boleh pakai status. Ada tak keluarga yang macam itu? Susah nak cakap. Tak lagi lah. Tapi Quraisy ni bangsa yang tinggi darjatnya. Bukan kasta, tapi dikenali sebagai bangsawan, hartawan, dermawan. Menetap rumahnya tinggi mengawan, terletak di atas bukit cendawan, makannya di atas pinggan, minum dari cawan. Itu dialognya. Cerita Tiga Abdul.
Perkahwinan Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha menjadi sebutan di seluruh kota Mekah selama beberapa hari. Kerana apa? Bukan kerana kemeriahan pesta perkahwinan tersebut. Dia buat 3 hari 3 malam. Bukan dalam cerita ni, dialog cerita lain. Saya kasih duit atau saya kasih buat 7 hari 7 malam. Dia buat 3 hari 3 malam. Kalau adalah ramai wanita macam kakak ni, aman dunia ni. Cerita Madu 3. Tetapi sebutan di seluruh kota Mekah selama beberapa hari bukan kerana kemeriahan pesta perkahwinan tersebut, tetapi kerana ia merupakan satu kejutan. Mereka terkejut apabila tiba-tiba pintu hati Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha yang selama ini tertutup untuk semua laki-laki yang meminangnya. Semua lelaki termasuk Abu Jahal pernah meminang Sayyidatina Khadijatul Kubra. Abu Jahal pun pernah meminang Sayyidatina Khadijatul Kubra. Tiba-tiba terbuka untuk menerima siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda ketika itu, Nabi Muhammad berumur 25 tahun, rela menerima seorang janda yang sudah berusia 40 tahun. Ini yang masyhur. Tetapi kalau tidak silap saya daripada Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala menyatakan sebenarnya Sayyidatina Khadijah belum 40 tahun. Ada yang menyatakan dekat-dekat dengan umur Nabi juga, 25 tahun begitu. Ini khilaf ulama tentang umurnya. 40 tahun cik, bukan 75 tahun. 40 tahun. 40 tahun perempuan Arab, 60 tahun masih ada harga tau perempuan Arab, jangan main-main. Pula pergi spa, pergi apa. Ini terkaya, jelita, hartawan lagi, 40 tahun. Jadi 40 kahwin 25. Jadi ramai tokoh Quraisy menyesali. Diorang menyesal dengan tindakan Khadijah radhiyallahu anha yang menerima seorang pemuda miskin pada mata mereka. Mereka lihat zahir miskin, tetapi dalam hati mereka, mereka sangat mengagumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan kerana Sayyidatina Khadijatul Kubra, kerana digelar Al-Amin, yang dipercayai, sangat dipercayai. Al-Amin, amin daripada perkataan bukan amin, bukan, itu dikabulkan. Daripada perkataan amanah. Iman, amin, amanah. Ini word daripada perkataan amanah. Amanah ni orang yang beriman, orang yang amanah. Jikalau orang yang tidak amanah, imannya itu question mark. Jadi amin, yang dipercayai. Kemudian wanita-wanita Bani Hashim. Ini perempuan jahat. Nabi daripada Bani Hashim. Bani Hashim daripada Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf, Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Senanglah daripada situ kita tahu. Kita ingat tak nama datuk nenek kita? Siapa? Kena tahulah. Kena tahu, balik cek. Ya, supaya kita fatihahkan mereka semua. Kalau tidak tahu nama pun, untuk mereka kita sedekahkan, bukan sedekah, tujukan pahala-pahala, bacaan-bacaan, amalan-amalan soleh kita sepenuh masa, sepanjang hari. Itu semua apa amalan soleh kita sebab ada mereka. Dan guru-guru kita semuanya, ibu bapa kita juga. Kemudian wanita-wanita Bani Hashim pula terkilan kerana Nabi SAW yang dipandang mulia, dihormati dan paling mahal. Nabi SAW itu dan paling mahal memilih wanita tua daripada wanita Bani Hashim yang cantik. Ada banyak perempuan Bani Hashim, kenapa kau pilih yang ini juga? Contohlah ramai orang kita kata, kau nak kahwin dengan dia ni? Nama dia Abdul Qadir. Nama aku suka Abdul Qadir. Kita ni orang Boyan. Orang Boyan nama apa? Sa'atin. Sa'atin kan?
Kenapa kau nak dengan Marikan pula? Tak cukup saktin-saktin di sini, boyan-boyan di sini. Contoh macam itulah. Tapi Marikan ni baik, bukan American. Marikan. Jangan tersilap sebut. Jauh perginya. American dengan Marikan. Macam Colombo dengan Colombia. Jauh cik oi. Jadi Bani Hashim wanita-wanita cantik. Namun dalam masalah ini tidak seorang pun yang berani mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW dan Khadijah tidak sekufu dalam segi keturunan dan kehormatan. Apa itu sekufu? Kafa'ah. Darjatnya sama dalam keturunan dan kehormatan. Dua-dua sama. Darjat keturunan mereka, kehormatan. Ini ada dalam Islam ya, kafa'ah. Sebab saya terangkan. Tetapi hanya berani memperkatakan, nanti saya terangkan tentang kufu. Tetapi mereka hanya berani memperkatakan masalah pemuda miskin dengan wanita tua yang kaya raya. Ini mulut terpayang boleh tutup, mulut manusia tak boleh tutup. Ini mengumpat lah. Bab ni dia tak boleh dapat, jangan takut. Masjid ni kadang-kadang bergegau gitu. Pasal dia tepi jalan. Mungkin Grab terlambat ke nak pergi buang air tempat ESO, dia bawa kereta laju sangat, kadang-kadang begitu. Tengok cerita Doremi tak? Piramli lari, berpusing, macam itulah. Lori lalu apa, gerak. Jadi orang-orang dalam sini banyak berzikir, banyak istighfar. Bila begitu keluar jadi wali, insya-Allah. Daripada masjid yang tak bergerak kan, semua gini, kena bergerak sikit, astagfirullah, bagus. Jadi rekomen dengan orang-orang duduk dalam masjid ni. Siapa nak jadi soleh, nak jadi wali, duduk masjid Amir Queenstown. Pula kalau ada construction, lori-lori simen lalu, astagfirullah, nak roboh apa ni. Sekufu, mereka ni tidak boleh nak ada modal lain. Mereka hanya katakan, ni miskin, kahwin dengan, dah miskin, handsome lah. Dia miskin, handsome, tapi miskin, kesian. Wanita ni miskin kahwin dengan kaya. Tapi kaya tak apa. Ni handsome dengan kaya tak kena. Sebab apa? Miskin. Ini pula tua. Dia ni pula muda. Itu aja. Tetapi dalam bab kehormatan dan jalur keturunan mulia, sekufu. Dalam Islam ni ada kafa'ah. Apa ni kafa'ah? Sekufu ni darjat lah. Contoh darjat. Siapa berani ketuk pintu, contoh. Pintu Istana Sultan Johor. Bukan untuk menghadap nak ziarah Sultan, bukan. Tapi masuk meminang puteri Sultan. Berani tak? Piramli? Apa cerita Piramli pula ni? Mentang-mentang keluar dialog Piramli pula yang ketuk. Mana ada pernah cerita Piramli ketuk pintu istana? Berani tak? Tidak berani kan? Kerana apa? Tidak sekufu. Puteri kahwin dengan putera. Jadilah dia permaisuri. Kalau perempuan. Sebab itu kita jangan mempersoalkan Syarifah kahwin dengan Sayyid. Syarifah tidak boleh kahwin dengan orang luar. Syarifah hanya boleh kahwin dengan Sayyid. Kerana apa? Sekufu. Tetapi jikalau Syarifah kahwin dengan bukan Sayyid, sah atau tidak? Sah, boleh. Jikalau ada Sayyid yang tidak soleh dengan ada yang bukan Sayyid yang soleh, kata Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Mashhur, wanita ini sudah lanjut umur. Contoh Syarifah ini, umurnya sudah 30, tidak kahwin-kahwin. Dah lanjut dah. Lanjutlah tu. Sudah 35, tidak kahwin-kahwin. Nak cari yang Sayyid, Saya berani kata begini sebab saya Sayyid. Dan saya berani kata begini kerana ini kata Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Mashhur, salah seorang ulama terkemuka daripada golongan Habaib di dunia ini sekarang, masih hidup lagi. Tinggalnya di Aden, asal Aden. Sebab itu namanya Abu Bakar, Habib Abu Bakar Al-Mashhur, diberi gelaran Adni kerana tinggal di Aden.
Jadi siapa tinggal di Abang Ismail tinggal di mana? Doveri. Jadi itu dia macam itulah. Macam Habasyi. Jadi jikalau seorang syarifah datang sayyid yang tidak soleh melamarnya, dan datang seorang yang bukan sayyid yang melamarnya, bukan sayyid itu soleh, yang bukan sayyid, contoh Jawa datang melamar syarifah, tapi jarang orang Jawa nak melamar syarifah, jarang, susah, kerana mereka punya penghormatan kepada sayyid. Contoh, tak boleh tak Jawa lah, datang Chinese Muslim, syarifah. Sekali datang pula satu sayyid yang bukan soleh, yang terkenal dengan kejahatan, kemaksiatannya. Dan bapanya syarifah ini pasti seorang sayyid. Dia menikahkan anak perempuannya dengan sayyid. Maka bapa syarifah ini telah melakukan satu kezaliman. Oh tidak, kita satu keturunan. Seorang saleh, perempuan yang baik, Nabi SAW sudah sebut, jikalau datang lelaki yang baik, kawinkan dengan lelaki yang baik. Maka kerana keturunan, nak jaga keturunan, habis. Tidak, bukan caranya begitu. Bukan saya suruh yang ini semua pergi tempat syarifah. Kalau boleh jangan, kerana itu melanggar adab. Syarifah, orang biasa kalau hendak melamar syarifah, kalau dah ditakdirkanlah barulah, kalau memang dah jodoh. Tapi kalau bukan, saja-saja nak tackle syarifah, jangan. Yang kau tackle tu, kau tengok, oh ada orang tengok, syarifah ni cantik. Kalau ada gambar syarifah yang pelakon-pelakon cantik, jangan lihat. Kau telah merosakkan mata kau lebih buruk dari kau melihat perempuan yang berbikini yang bukan syarifah. Kerana itu zuriat keturunan Nabi SAW, dan kau menggiur melihat syarifah itu, walaupun syarifah itu dia buka apa, tapi itu adalah anak cucu keturunan Rasulullah SAW yang mana kita berselawat setiap hari. Itu maksudnya kufu, kafaah, darjat. Doktor kahwin dengan doktor, adalah dia berbual-bual tentang kedoktoran, ataupun doktor kahwin dengan lawyer, IQ-nya sama. Ada tak kita jumpa magistrate kahwin dengan, bukan pandang rendah lah kerja yang kita anggap biasa, magistrate kahwin dengan orang jaga toilet 20%, ada tak? Itu tidak sekufu. Dalam Islam ada gitu, supaya apa? Tidak jadi perbalahan, tidak jadi miskomunikasi. Yang ini pula lelaki jaga toilet, yang perempuan pula lawyer. Sekali perempuan minta macam-macam, lelaki tu pressure habis. Yang perempuan pula tidak tahu hukum. Bagaimana? Ini kafaah, penting dalam Islam. Ada dalam Islam Jadi jangan cakap tak boleh kahwin apa, kita pun manusia biasalah. Engkau jangan tunjuk orang lain. Al-mu'min mir'atul mu'min, kata Nabi SAW. Seorang mu'min cermin mu'min yang lain. Kau tengok orang tu salah, sebenarnya kau yang salah, kau tak tahu hukum. Pertingkatkan dirimu lah, wahai saudara-saudaraku, dalam bab ilmu. Nabi SAW sebut, maksudnya dalam hadis ini, jikalau engkau mahu berjaya di dunia dengan ilmu agama, jikalau engkau mahu berjaya di akhirat dengan ilmu agama, jikalau engkau mahu berjaya di dunia dan di akhirat dengan ilmu agama. Jadi dengan ilmu agama, kerana si penipu yang berniaga tidak akan dapat berjaya kerana tiada ilmu agama. Kemudian jikalau dia nampak berjaya pun, penyakit buah pinggang, penyakit kencing manis dan sebagainya, kerana hasil haram, kemudian beri anak-anak, anak-anak keluarkan anak-anak haram, kerana tidak ada ilmu agama. Sebab itu Nabi SAW pentingkan ilmu, talabul ilm fardhatun ala kulli muslim. Itu kufu. Jadi yang diperkatakan, hanya berani memperkatakan masalah main modal dia. Kalau budak kahwin dah tua,
dah tua, kaya, kahwin dengan budak miskin. Buat apa? Tetapi tidak sebut tentang keturunan dan kehormatan mereka itu. Ya. Akhirnya, akhir sekali, kan ada orang Melayu kata, biarlah orang nak kata, lama-lama orang diam, orang penat. Inilah dia. Akhirnya mereka merasa jemu dan bosan memperkatakan perkara tersebut. Mereka teringat kejadian pada masa dahulu, iaitu kisah sepupu Khadijah radhiyallahu anha yang kaya meminang seorang pemuda dari kalangan Bani Hashim yang baru berusia 26 tahun. Dia adalah seorang pemuda yang miskin tetapi ternyata gagal. Tahu tak siapa sepupu Sayyidatina Khadijah itu minang? Mereka teringat kembali kejadian itu. Sepupu Khadijah radhiyallahu anha bernama Ruqayyah binti Naufal al-Asadiyah, iaitu adik Waraqah bin Naufal. Beliau ini seorang ahli, seperti ahli kitab pendeta, yang mana beliau ada dalam beberapa riwayat menyatakan, jikalau aku hidup lagi masa Muhammad ini dapat risalah daripada Allah menjadi Nabi, aku akan beriman padanya. Ada tanda-tanda kematian, kenabian. Kemudian pada waktu itu dia ternampak Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa yang ternampak? Ruqayyah. Ini cerita baliklah, flashback. Ring, flashback lupakan sekejap tentang Nabi Muhammad SAW dan Sayyidatina Khadijah. Flashback bapa Nabi Muhammad, Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi dia ternampak Abdullah bin Abdul Muttalib pulang dari Kaabah. Kemudian bapa Ruqayyah pula meneka bahawa akan ada seorang Nabi yang lahir daripada zuriatnya. Apabila zuriat siapa? Zuriat Abdullah. Apabila melihat cahaya dan tanda-tanda yang ada pada Abdullah bin Abdul Muttalib. Sebenarnya Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau dipinang ramai wanita cantik, bangsawan hartawan Bukit Cendawan lah tinggal. Yang saya sebut tadi. Ramai, tapi beliau menolak. Tandanya apa? Antara tanda yang mereka lihat, ini daripada kitab-kitab. Dalam kitab Taurat, kitab Zabur yang diturunkan pada Nabi Daud AS, kitab Injil Nabi Isa AS, ada disebut Ahmad, ditukar dalam bahasa Inggeris, entah apa jadinya. Ada dalam Bible kita lihat. Yang kita sebut Bible itu Injil. Injil. Yang ditukar sekarang bukan Injil, Bible. Injil yang asal, Taurat, disebut nama Ahmad, Muhammad, Muhammad. Sebab itu Allah kata mereka tahu Rasulullah SAW ni seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Tanda-tanda itu mereka sudah nampak kerana mereka rajin baca kitab. Mereka lebih rajin baca daripada kita baca Quran. Mereka kenal tapi mereka tidak beriman. Sebab itu innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Kenapa digunakan innal ladzina kafaru? Sesungguhnya orang yang kafir, yang kufur, min ahlil kitab. Kenapa tidak digunakan minal musyrikin dulu? Dia sembah berhala. Kerana apa? Ahli kitab mereka sudah kenal Rasulullah SAW seperti anak mereka sendiri, tetapi mereka tetap tidak mau beriman. Sebab itu siapa yang tahu, lebih tahu dan tidak mahu ikut, dia kena dulu, dia kena lebih teruk. Apa? Fi nari jahannam, berada di dalam jahannam. Khalidina fiha, khalidina fiha, yang kekal di dalamnya. Sebab itu di Singapura ni hukum ikut hukum Islam tau kalau kita tidak sedar. Kenapa Mak Saleh itu buat salah, turis sama, dia buat salah macam kita, tapi dia kena sikit saja. Dia kena fine saja. Fine pun berat lah, 8,000 atau 6,000. Tapi orang kita Singapura kena
Sampai 1 bulan penjara, fine 2,000, tak boleh dapat bayar 2,000, tambah lagi 3 minggu penjara. Kenapa orang putih? Ini mengampu orang putih. Tidak, cik. Sebab tu, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kau tegakkan sesuatu kalau kau bodoh. Kalau kau tak ada ilmu tentang perkara itu, jangan kau kata apa-apa. Tahu pangkah yang lain sebab fed up. Saya bukan pro PAP, bukan nak masuk politik, tapi pakai akal lah, pakai akal. Kerana orang tu turis, dia tidak tahu hal ehwal di sini. Kita ni sudah tahu, maka kita kena lagi berat. Sebab itu disebut innal ladzina kafaru min ahlil kitab, baru wal musyrikin. Ahli kitab tu kena lagi teruk daripada orang musyrik. Kerana mereka tahu dan mereka tidak mau beriman. Apa tanda Abdullah bin Abdul Muttalib ini? Tanda ada kena zuri daripada dia tu, daripada air seninya, air maninya itu, sulbinya akan keluar Nabi SAW. Antara Ibnu Ishaq atau Ibnu Hisham dan ahli-ahli sejarah lain, tandanya ialah cahaya pada kedua-dua matanya ini. Dahinya itu ada cahaya. Berebut wanita nak kepadanya. Baru pulang daripada Syam atau mana, berdagang atau apa, wanita melamar dirinya. Ada wanita tariknya masuk, ahlan, masuk, tengok, aku nak pinang dengan kau. Dia tak nak. Orang soleh. Aku tidak, tidak mau. Maka Ruqayyah segera meminang Abdullah untuk menjadi suaminya dengan memberi sebanyak 100 ekor unta kepadanya. Faham kau? Dia pinang Abdullah 100 ekor unta. Ana nak tukar, selalu laki-laki pinang perempuan. Ana nak tukar, perempuan pinang laki-laki. Ya Syekh, ini tidak masuk akal. Ini tidak pernah dibuat orang. Ini logik. Dia agak tompel kan. Dia dah kenakan orang-orang yang suka guna logik tanpa dalil. Nah, ni pinang 100 ekor unta. Abah kasih kau 3 bulan, kau bolok dia punya harta, kasih sama abah. Boleh? Boleh, Pak. Last dengan anak-anak dia sekali bolok harta tu. Anak tidak ada cooperation, bapak dia cakap. Tetapi Abdullah menolak pinangan tersebut dengan baik. Kemudian Abdullah berkahwin dengan Aminah bintu Wahab, seorang putri pujaan kaum Quraisy. Aminah binti Abdul Wahab. Setelah sepupu Khadijah radhiyallahu anha gagal meminang Abdullah, maka tibalah giliran Khadijah yang juga anak saudara kepada Waraqah. Ruqayyah binti Naufal ini adalah makciknya Sayyidatina Khadijah. Makcik tidak dapat kahwin dengan bapanya, tetapi anak saudaranya dapat kahwin dengan anaknya. Jadi maka tibalah giliran Khadijah yang juga anak saudara kepada Waraqah meminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak Abdullah dengan kekayaan serta kehormatan. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima pinangan Khadijah, Khadijah ni bukan dia pinang sendiri datang, tahu, bukan. Dia hantar orang, temannya, saya lupa nama temannya, untuk risik. Bahasa qiyas, begini, begitu, begini, Nabi setuju. Maka ketika Nabi Muhammad SAW menerima pinangan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Waraqah masih hidup dan sempat menyaksikan upacara pertunangan dan majlis perkahwinan baginda Nabi SAW. Waraqah juga dapat melihat 2 kejadian ini. Satu, majlis pertunangan dan perkahwinan anak saudaranya, dan juga dapat melihat penolakan Abdullah bapa kepada Rasulullah SAW ke atas adiknya Ruqayyah binti Naufal. Faham? Dua-dua dia dapat lihat. Dan Waraqah ini yang menceritakan bahawa inilah Nabi SAW. Saya tutup di sini dulu sebelum Isyak. Kerana apa? Dia nak ceritakan sedikit. Tadi ramai kan wanita yang datang kepada Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib.
Kerana telah melihat cahayanya itu, bahawa akan lahir. Mereka tahu, mereka ni orang yang kirakan solehah-solehah lah. Nakkan Abdullah ini berkahwin dengan aku supaya keluar daripada rahimku ini Nabi. Mereka tahu itu Nabi akhir zaman. Kemudian Abdullah menolak. Balik daripada berdagang, tiba-tiba ada satu wanita cantik jelita tak panggil Abdullah, masuk datang rumah aku. Abdullah kata, nak apa? Aku nak pinang kau, Abdullah. Oh, kalau kita macam mana? Gatal, tapi ini orang soleh Abdullah. Itu pun orang kata Abdullah bin Abdul Muttalib di neraka, kurang ajar. Saya ada dalil. Apa kena mengena dengan kau? Kau jaga mak bapak kau tu sekarang di alam barzah, kena azab ataupun tidak. Yang kau sibuk ibu bapa Nabi, sehingga kan kalau tidak silap saya, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti telah mengeluarkan risalah beberapa jilid tentang ibu bapa Nabi berada di syurga, kerana mereka masih membawa agama yang hanif, yang bersih, tidak sembah berhala langsung. Mereka tidak sembah berhala langsung mereka. Itu Abu Lahab lain, kerana keluar daripada rahim yang suci dan bersih, daripada Sayyidina Ismail alaihissalam, Ibrahim, Ismail turun sampai kepada Nabi SAW. Rahim yang suci, rahim yang bersih, terjaga. Sebab itu jadi Habibullah. Kemudian Abdullah sudah tolak pinangan mereka, kahwin dengan Aminah binti Wahab. Setelah itu ada keluar pedagang, ataupun keluar sekejap, teringat wanita ini di rumah ini. Dia nak tes saja, dia nak tes. Jadi nak tes, dalam beberapa riwayat dia bertanya kepada wanita-wanita ini, termasuk Ruqayyah binti Naufal. Ruqayyah kata, dulu aku ada lihat cahaya tanda pada dirimu. Aku mahukan cahaya itu dipindahkan kepada aku. Tetapi kau menolak. Sekarang cahaya itu sudah tidak ada. Jadi sudahlah. Yang diorang nakkan itu bukan Abdullah, tapi cahaya yang ada pada Abdullah bin Abdul Muttalib. Setelah itu cahaya itu berpindah kepada Sayyidah Aminah binti Aminah binti Wahab, Aminah binti Wahab. Cahaya itu berpindah. Jadi Abdullah saja nak tes, bukan dia kata nak kahwin 2-3 bukan. Saja nak tes. Dia pergi. Bagaimana peminangan yang dulu masih kau ingat lagi, sekarang sudah tidak mahu lagi. Abdullah tanya, kenapa? Kerana aku nak pinangkan kau ni, aku nak berkahwin dengan kau waktu itu kerana aku telah melihat cahaya. Aku mahukan cahaya itu keluar daripada aku, masuk berpindah kepada aku, kemudian keluar daripada aku. Kerana mereka tahu itu adalah cahaya Nabi SAW yang berpindah daripada Nabi Adam AS. Sebab itu para ulama-ulama ada menyebut, wa idh qulna lil malaikati isjudu wa idh qulna lil malaikati isjudu fasajadu illa iblis kana minal jin an fafasaqa an amri rabbih. Maka telah dikatakan, wa idh qulna, kami katakan kepada mereka, supaya kepada para malaikat semua, supaya sujud pada Adam. Sujud kerana apa? Sebenarnya bukan sujud kerana penghormatan ciptaan Allah, tetapi sujud dengan nur Muhammad, nur yang ada pada Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi melihat, Nabi Adam alaihissalam menurut riwayat melihat di belakangnya cahaya itu. Dia mahu melihat cahaya itu di depannya, maka dia melihat di sini, di ibu jarinya. Sebab itu dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub, nukilan kitab Lubabul Hadith Imam Jalaluddin As-Suyuti, kitab ini menyebutkan apabila azan baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bika ya habibi wa qurratu ain ya Rasulullah. Cium 3 kali usap. Kerana itu Nabi Adam cium cahaya itu.
Nabi Adam AS. Berpindah-pindah cahaya itu sampai ke Abdullah, sampai kepada Aminah bintu Wahab, sampailah lahir Rasulullah SAW. Itulah yang disebut dalam kitab Maulid, lahir. Sebab itu kita berdiri. Sebelum berdiri itu disebutkan tentang kelahiran Rasulullah SAW. Jadi untuk hormat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berdirilah. Tak dalil. Tapi kalau ustaz kau datang, kau bangun. Mana dalilnya? Ini maulid Nabi hadir. Bukan dalilnya. Dalilnya itu kita menghormati, simbol menghormati kelahiran Nabi, kezahiran Nabi ke dunia ini, yang mana kerana Nabi SAW kita semua jadi Islam. Jadi faham kenapa kita berdiri ya? Bukan kerana Nabi hadir. Kalau orang-orang tasawuf, itu bab lain kita cerita. Tapi orang umum, ini tidak boleh dijadikan dalil. Kerana tidak semua maulid yang Nabi hadir, kalau ada benda yang haram di situ, yang kurang adab di situ, jangan ingat Nabi hadir, jangan ya. Kita tanda hormat bahawa sebelum itu disebutkan tentang zahirnya Nabi SAW. Jadi simbolnya kita berdiri dan kita sebut ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Ada soalan? Tak ada ya? Tak payahlah. Isyak. Lagi pun dah lambat. Saya ada kuliah tempat Woodlands. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Mudah-mudahan ini 2 minggu sekali kuliah Sayyidatina Fatimah Zahra ni, 2 minggu sekali. Bawa isteri kalau boleh. Kasih dengar tentang Sayyidatina Fatimah Zahra. Dapat belajar sirah Nabi juga. Dalam kita sebelum mengenali Sayyidatina Fatimah Zahra, mesti ada datuk nenek dia. Kita kenal juga Nabi sedikit sebanyak kan, ibu dia. Kemudian akan belajar akhlaknya, pengorbanannya tentang Islam. Kita pun belajar. InsyaAllah lagi 2 minggu. 2 minggu lagi ya? 2 minggu lagi insyaAllah. Akhirnya tasbih kafarah surah Al-Asr dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أشهد أن